Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fatullah bin Hamzah akan menerangkan secara ringkas tentang teori kepimpinan kontingensi. Bila bercakap tentang teori kepimpinan kontingensi ini, terdapat seorang tokoh yang sering dikaitkan iaitu Fred Edward Fiedler. Beliau merupakan ahli psikologi perniagaan dan pengurusan di Universiti Washington. Beliau telah membangunkan kajian mengenai faktor serta ciri-ciri peribadi seorang pemimpin. Beliau juga telah bertanggungjawab memperkenalkan model kontingensi kepimpinan dan teori kebersamaan kepimpinan pada tahun 1967. Latar belakang teori kepimpinan kontingensi ini, Fred Edward Fiedler telah menyatakan bahawa seorang kepimpinan adalah proses seorang pemimpin berguna pakai pengaruhnya sama ada di dalam situasi tugasan berkumpulan iaitu group style situation, gaya dan keberadaan kepimpinannya serta pendekatan yang disesuaikan dengan kumpulan tersebut. Selain itu, seseorang itu menjadi pemimpin bukan disebabkan oleh sifat kepemimpinan semata-mata, namun berdasarkan terdapat faktor situasi iaitu interaksi antara pemimpin dengan situasi tersebut. Tahap prestasi sebuah kumpulan atau organisasi dipengaruhi sistem motivasi daripada pemimpin dan sejauh mana pemimpin tersebut dapat mengendalikan dan mempengaruhi sebuah situasi yang dialami. Skala sikap perbandingan simetrik digunakan pakai untuk menilai sistem motivasi seseorang pemimpin yang mendorong prestasi sesebuah kumpulan, iaitu kita panggil skor penilaian rakan sekali yang paling tidak disenangi dalam bahasa Inggeris adalah Least Preferred Coworker ataupun LPC. So, macam mana kita nak menilai mengenai menggunakan LPC itu? Okey, semakin tinggi skor LPC, pemimpin melihat rakan sekerjanya dalam situasi yang semakin menyenangkan. Dan pemimpin yang punya skor LPC yang tinggi adalah terarah kepada orientasi perhubungan iaitu relationship oriented dalam kumpulan. Mana sekiranya skor LPC rendah pula, maka keberengkalian seseorang pemimpin bersikap menolak rakan sekerja yang tidak dapat bekerja sama adalah tinggi. Pemimpin yang mempunyai skor LPC yang rendah adalah lebih terarah kepada pelaksanaan tugas iaitu task oriented. Itu adalah sedikit tentang LPC itu, less preferred okay. Terdapat 3 dimensi situasi yang mempengaruhi kepimpinan yang berkesan, iaitu yang pertama adalah kuasa pangkat, position power. Seorang pemimpin memiliki ahli kumpulan yang dapat dipimpin. Pemimpin berfungsi sebagai pengurus berdasarkan kuasa autoriti dalam organisasi. Yang kedua adalah struktur tugas ataupun kita panggil task structure. Mutu pelaksanaan kerja adalah lebih tinggi dan teratur sekiranya tugasan yang diberikan adalah jelas. Itulah mengenai task structure. Yang terakhir, ketiga adalah hubungan pemimpin dengan ahli kumpulan iaitu leader-member relation. Struktur tugas dapat dilaksanakan secara meluas di seluruh organisasi sekiranya ahli kumpulan suka dan percaya terhadap pemimpin. Terdapat juga tokoh-tokoh yang dikait dengan teori kepimpinan kontingensi itu, iaitu yang pertama Lawrence and Lodge pada tahun 1967 membahaskan bahawa sekiranya perspektif sistem yang terbuka diaplikasikan, maka perspektif yang rasional akan mengenal pasti berbagai jenis organisasi setelah disesuaikan dalam persekitaran yang berbeza. Okey, yang tokoh yang kedua iaitu Chrysler pada tahun 1979 telah mengatakan bahawa teori kontingensi adalah kajian mengenai pemboleh ubah dalam pengurusan. Teori ini dapat membantu seseorang menganalisa suatu situasi dan juga pemboleh ubah yang perlu dipilih dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, itu saja sedikit tentang teori kontingensi yang dapat saya terangkan secara ringkas.
Semoga kita dapat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.